أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 9, muka surat 34 baik ke 9 daripada atas. Muka surat 34 baris yang ke 9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faidatun, ini suatu faedah. Faidatun, ini suatu faedah. Bermula awal-awal, mula-mula, orang yang mengatakan Quran itu makhluk, iaitu orang awal-awal, orang yang mengatakan Quran itu makhluk, nama dia Ahmad ibnu Abi Du'ad. Ahmad ibnu Abi Du'ad, bukan Abi Daud. Dia ejaan tu gitu belaka tu sampai ke bawah tu. Dia kena eja gini. Dal, waw, hamzah atas waw, kemudian alif dan dal. Du'ad. Bukan kalau dal, alif, waw, dah jadi Daud. Bukan Daud, Du'ad. Dia nak kena eja gini. Dal, waw, atas dia hamzah, lepas waw alif, lepas tu dal. Du'ad. Ahmad ibnu Abi Du'ad. Pak Rumi tulis macam mana? Daud ke? Daud. Sebab dia je Daud ni. Dal, alif, waw, dal, Daud. Nak da, waw, atas waw tu hamzah, lepas tu alif, lepas tu dal. Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad ni lah orang yang mula-mula sekali mengatakan bahawa Quran itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmad bin Abi Du'ad ni seorang qadi, bukan orang biasa ni, seorang qadi. Mana orang yang mengatakan itu makhluk ni, orang ulama lah, orang berilmu. Dia seorang qadi pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abbasiyah. Jadi Ahmad ibnu Abi Du'ad ni lah mula-mula mengeluarkan pandangan Al-Quran itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya akan berhujjah dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini di antara fitnah. Fitnah ni timbul di awal Islam ni. Fitnah ni timbul di awal Islam. Pada masa fitnah ni timbul, Pada masa fitnah ni timbul di awal-awal tu,
Di awal-awal fitnah tu timbul, Imam Syafi'i masih lagi ada. Cuma Imam Syafi'i ni tak kena fitnah ni. Sebab Imam Syafi'i berada di Mesir. Ada ni. Imam Syafi'i berada di Mesir. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal dia berada di Iraq. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal menghadapi fitnah Al-Quran tu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad duduk di Baghdad. Imam Syafi'i Baghdad juga asal dia. Cuma Imam Syafi'i berpindah ke Mesir. Berpindah ke Mesir. Imam Syafi'i kita ni orang Mekah. Imam Syafi'i orang Mekah. Di kalangan keluarga Nabi SAW, kita maklumlah Imam Syafi'i kita ni Bani Muttalib. Nabi SAW Bani Hashim. Imam Syafi'i Bani Muttalib. Imam Syafi'i orang Mekah. Belajar di Madinah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Belajar dengan Imam Malik di Madinah. Madinah itulah berpindah ke Iraq, ke Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i di Baghdad ni lah. Di Baghdad ni lah timbul fitnah ni. Timbul fitnah pada masa pemerintahan Abbasiyah ni. Sebab dia punya ni, dia panggil dia panggil apa? Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pemerintahannya berpusat di Damsyik. Berpusat tak panggil tak? Beribu negara lah, gitulah. Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin di Madinah. Berpindah kepada pemerintahan Bani Umayyah, berpindah ke Damsyik. Berpindah pemerintahan kepada Bani Abbasiyah, pusat pemerintahan berpindah di Baghdad. Baghdad ni Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i sudah berpindah ke Mesir. Jadi tak kenalah di Mesir ni. Di Mesir Imam Syafi'i tak kena. Yang kenanya Imam Ahmad bin Hanbal yang berada di Iraq. Yang mula-mula kata Quran ni makhluk, Qadi. Qadi daripada Khalifah Bani Abbasiyah. Qadi pun jadi Mu'tazilah juga. Dia Abbasiyah ni kurung yang kedua lah. Kurung yang kedua. Dan Imam Syafi'i kita kurung yang kedua kan. Imam Syafi'i kita kurung yang kedua. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Tahu? 150 kan? Tak ingat? Adapun pemerintahan Abbasiyah ni bermula tahun 136 Hijri. Abbasiyah 136 Hijri, maknanya sebelum Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i ni duduk di bawah Khalifah Abbasiyah. Imam Syafi'i kurun yang kedua. Kurun yang pertama Khalifah Bani Umayyah. Tu balik pada sejarah katanya. Balik pada sejarah. Jadi hak timbul kata Quran ni makhluk. Dia dua kali dah pembicaraan kitab kita ni. Satunya kalam, satunya Al-Quran. Kalam dengan Al-Quran ni di lapah yang muradif, dua lapah yang satu makna. Yang mana sebagaimana kalam, begitu juga Al-Quran. Al-Quran ni dia ada dua makna. Quran ada dua makna, Al-Quran pun, kalam ada dua makna, Al-Quran pun ada dua makna. Kalam makna yang pertama, sifat kalam, sifat yang ketiga belah yang diriza Allah Subhanahu wa ta'ala, tu kalam. Dan kalam tu juga dipanggil Quran. Satu makna. Tapi kalam juga kena kepada ni al-kalam lafzi yang
lapah yang kita duk baca tu. Ni yang kita duk baca ni di Quran ni, itu dia panggil kalam lafzi. Lapah yang Tuhan jadikan di kertas yang dibaca. Jadi hak Quran lafzi, lapah yang dibaca Quran ni dipanggil kalam dan dipanggil juga Quran. Jadi kalam hak qadimah sifat kalam juga. Lapah yang kita baca ni panggil kalam juga. Hak sedia kala tu panggil Quran. Hak lapah yang dibaca ni pun panggil Quran. Yang hakikinya, yang qadim dua. Zat Allah qadim, sifat Allah qadim. Itu je lah. Zat Allah qadim, sifat Allah qadim. Jadi sifat kalam dari zat Allah tu sifat yang qadim lah. Adapun kalam, lapah yang kita baca ni, itu Allah yang jadikan hurufnya di kertas. Itu dia panggil makhluk Allah. Tapi walaupun hakiki makhluk Allah, kita hanya boleh cerita dalam majlis ilmu sahaja. Haram kita kata Al-Quran, lapah yang kita baca ni, buat ada duduk tangan kita ni, ini adalah makhluk Allah. Haram kata gitu. Walaupun betul sikit pun haram kata gitu. Sebab ni kalam duduk depan kita duduk baca ni, kalamullah, makhluk Allah. Quran ni makhluk Allah. Akhirnya takut dinaik kepada kalam yang qadimah, yang dipanggil Quran juga tu. Tu kata makhluk Allah juga, baharu kafir lalu dah. Maka sekat awal-awal Quran yang ada depan kita ni, lapah yang dibaca ni, yang hakikatnya memang makhluk Allah, haram kata makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib kata qadim. Mana kita nak ajar pada anak kita? Kita ajar anak kita baca Quran. Kita ajar anak kita baca Quran, cium Quran apa semua, junjung Quran, letak Quran tempat molek-molek. Kita kena ajar lah. Al-Quran ni, lapah yang kita duk baca ni, selebih berzikir ni, siapa buat ni? Dengan ada hurufnya, dengan ada barisnya, dengan kertasnya, siapa buat? Allah yang buat. Jadi makhluk Allah buat. Bila makhluk berarti baharu. Memanglah kertas tu baharu, huruf baris tu baharu. Nak koding ke mana? Memang baharu. Kita ajar ke dia, ni memang makhluk Allah. Kertas makhluk Allah, tulisan makhluk Allah. Yelah, kertas tu kilang yang proses, itu pada zahir. Tulisan baris itu memanglah kilang pencetak, itu pada zahir. Tapi hakikinya yang menjadikan kertas Allah Ta'ala. Hakikinya yang menjadikan tulisan tu Allah Ta'ala. Jadi makhluk Allah. Tapi ni sini je. Dalam majlis ilmu dah ajar ni, baik anak gitulah. Tapi kok luar, wajib kena kata Al-Quran, lapah yang kita baca ni adalah qadim, sedia kala, bukan makhluk Allah. Dia qadim bukan makhluk Allah lah. Makhluk Allah baharu. Kalau qadim bukan makhluk Allah. Kalau makhluk Allah, barang yang baharu. Kita pernah dah ajar anak kita seumpama tu? Kita pernah ajar anak kita seumpama tu? Mujurlah fitnah ni, tak ada tempat kita. Tak ada fitnah ni. Tak ada orang duk jaja. Ingat baik-baik, Al-Quran, lapah yang kita baca, selebih-lebih zikir, hendaklah kamu semua kata ianya adalah makhluk Allah baharu. Tak ada ujian seumpama tu. Tapi kau ke mana kita kena ajar lah. Sebab Quran tu duduk tangan anak kita. Kita ajar Quran ke dia. Kena ajar bab akidah. Mana pertamanya, kertas ni makhluk Allah baharu. Ni hak ada ni, hak ada huruf ke, bagi ke, makhluk Allah baharu. Tapi kau luar, ingat baik, haram, dosa besar kalau kata Al-Quran tu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata
Al-Quran tu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pastilah kamu. Ni ada kitab ni, ada kitab Aqidatun Najim dahulu kan. Maka jadi pasti orang yang berkata dengan makhluk Al-Quran tiada jadi kafir. Tak jadi kafir, tapi pasti sebab kata Al-Quran ni makhluk, baharu hukumnya haram, buat perkara haram jatuh fasik. Kalau fasik fahamlah, makruh jadi tu imam disembelih, makruh kita makan sembelihan dia, fasik tak boleh jadi wali nikah, fasik tak boleh jadi saksi nikah. Ada ni. Tapi hakikatnya Al-Quran di depan mata kita tu memang makhluk Allah, belum makhluk Allah baharu. Sebab dia takut jadi kesamaran. Sebab hak qadim di zat Allah sifat 13 kalam. Hak depan mata kita, hak kita baca ni kalamullah. Hak qadim di zat Allah Ta'ala Quran. Hak ada depan mata kita duk baca ni Quran. Jadi kalam ni hak qadim pun panggil kalam, hak baharu pun panggil kalam, hak qadim pun panggil Quran, hak baharu pun panggil Quran. Jadi betul lah mereka awalnya boleh dipisahkan. Tapi bagi orang yang baru-baru apa semua tak kemah molek ilmu, oleh kerana hak kalamullah yang kita duk baca ni, Quran lapah yang kita duk baca ni makhluk baharu lah, makhluk baharu. Oh, kalam tu makhluk baharu. Oh, jadi sifat 13 tu sifat kalam makhluk lah tu, baharu juga sifat kalam Allah. Kafir lah jadinya. Nak jaga situlah. Jadi oleh kalam Allah ada depan mata kita yang memang makhluk, Al-Quran dia ada depan mata kita yang memang makhluk, wajib kita kena kata qadim bukan makhluk. Ni nak cerita ni hak fitnah pada masa Khalifah Bani Abbasiyah di kurun yang kedua. Di kurun yang kedua, kurun keemasan tu, kurun yang kedua kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan bagi jaminan khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Selebih-lebih kurun aku, kurun Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kurun yang pertama, kurun yang pertama. Kemudian kurung yang mengiringi kurung aku, kurung yang kedua, lahirlah Imam Syafi'i. Kemudian kurung yang mengiringi kurung aku, kurung yang ketiga. Jadi 3 kurung ni Nabi bagi jaminan dah. Dia panggil Ad-Dauruz Zahabi, pusingan keemasan. Pusingan keemasan. Tapi di kurung yang kedua timbul dah ni hak fitnah Quran itu makhluk. Yang waktu buat keluar fitnah ni Ahmad bin Abi Du'ad qadi bagi Khalifah Abbasiyah. Haji kau nak ditulis Daud juga. Dia tak gini, dia bukan Daud, Du'ad. Dal, waw, hamzah atas waw, alif dan Du'ad. Maka hak ni kurung yang kedua ni. Ni kurung yang kedua. Qadariyah, Jabariyah kurung yang pertama. Qadariyah, Jabariyah kurung yang pertama lagi. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah lagi. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Itu masa pemerintahan Bani Umayyah lagi tu. Timbulnya akidah Qadariyah. Akidah Qadariyah timbulnya di Basrah. Yang mana akidah Qadariyah ni yang mula-mulanya adalah yang mengasah, yang mula-mula timbulnya adalah Ma'bad Al-Juhani di kalangan orang tabi'in ahli sunnah yang terkemuka masa itu. Ma'bad Al-Juhani ahli sunnah asal tabi'in. Imam Syafi'i bukan tabi'in, Imam Syafi'i tabi'in. Ma'bad Al-Juhani ni tabi'in. Ma'bad Al-Juhani ni tabi'in, meninggal 80 Hijrah. Imam Syafi'i tahun 150 baru lahir.
Dibunuh oleh khalifah lah pada masa tu. Sebab masa tu timbul berlaku bunuh masa kecoh tu kan, timbul bunuh tu. Timbullah khalifah bunuh, dia kata takdir Tuhan dia bunuh. Maka timbul Mak Johan ni, bukan takdir Tuhan, hamba sendiri. Sebab Tuhan letak dah kudrah pada diri hamba. Tu keluar Mak Johan ni. Berlawan pula dengan Jabariyah, timbul di Kupah. Pada ni. Ni masa awal lagi ni, timbul dah bibit-bibit pahaman-pahaman akidah yang terpesong. Yang bawa ni, ni Tok Qadi ni, Ahmad bin Duat. Qadariyah, Mak Al-Juhani. Orang yang terus muka-muka tu dia kalangan ahli sunnah tabi'in. Tapi kemudian bertukar jadi Qadariyah. Ada ni. Ni semua ni timbul akidah salah ni. Khalifah Islam ni. Khalifah Islam. Bani Umayyah, Khalifah Abbasiyah. Tambahan pada masa kita duk jauh daripada hak asal Islamnya di tanah Arab. Kita timbul Islamnya, yang bawa Islam pada kita adalah pedagang-pedagang. Hak ni timbul akidah salah ni di tempat mereka terima Islam daripada Nabi SAW ataupun daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Ada ni. Wa imma di Damsyik, wa imma di Baghdad. Mereka terima Islam, kalau tidak daripada Nabi SAW, mereka terima Islam pada masa para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kita bila terima Islam? 500 tahun tau. 500 tahun itulah. Kemudian dah daripada pedagang-pedagang, kemudian kita silih berganti dijajah pula. Macam mana ilmu agama kita? Macam mana ilmu agama kita? Faham tak? Ini timbul akidah-akidah salah ni. Ni di tempat bermulanya berkembang agama Islam. Di bawah khalifah Islam. Diuji dah dengan akidah-akidah yang salah. Tu kata, cuba kita nilai kita. Mereka orang Arab. Al-Quran bahasa mereka, hadis bahasa mereka. Faham tak? Kita ana anta tepung ana anta je. Ke apa lagi? Apa lagi perkataan Arab yang kita tahu? Tak selain dah ana anta. Masmuka ismi gitu ada. Tu tahu ada. Jadi macam mana kalau kita dok fokus molek baik ilmu agama, tambah ilmu akidah. Kalau kita dok fokus molek, macam mana akidah kita dan keluarga kita? Ini ceritaan timbul akidah Mu'tazilah, tapi kita ambil pengajaran. Ini ceritaan ni di 3 kurun yang pertama ni. Pada ni. Ini masa lagi kurun salaf ni. Sudah timbul dah. Hak akidah ni, Al-Quran tu makhluk. Kemudian dah Abbasiyah, Qadariyah, Jabariyah pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Kita tahu sejarah dah. Kita tahu dah sejarah. Jangan tahu dah. Selepas daripada Sayyidina Hasan menjadi khalifah 6 bulan, lengkaplah 40 tahun khalifah Nabi SAW sampai kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu cukup 40 tahun. Berpindah kepada khalifah Bani Umayyah. Dimulai dengan Muawiyah tu lah. Umayyah ni nama kepada datuk dia. Umayyah tu sepupu kepada Abdul Muttalib. Umayyah ni sepupu kepada Abdul Muttalib, pembesongkoh, pemimpin Quraisy yang kaya, yang berpengaruh, sepupu dengan Abdul Muttalib. Cuma Abdul Muttalib ni anak kepada Hashim bin Abdul Manaf. Umayyah ni anak kepada Abdul Syamsin bin Abdul Manaf. Yang mana Abdul Syamsin tidak panggil Alu Muhammad. Ada ni. Sebab anak Abdul Manaf ada 4 beradik. Hashim, Muttalib, Abdul Syamsin, Naufal. Hak panggil Alu Muhammadin adalah Bani Hashim, anak cucu Hashim. Bani Muttalib, anak cucu Muttalib. Anak cucu Abdul Syamsin, anak cucu Naufal, tak panggil Alu Muhammad. Sebab ramai anak cucu merekanya lawan Nabi SAW. Jadi Umayyah ni anak Abdul Syamsin, sepupu kepada Abdul Muttalib.
toki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Bani Umayyah ni. Dia pemerintahan dia tak lama, tak sampai 100 tahun. Khalifah pun dalam 14 orang gitu je. Barulah berpindah kepada khalifah Bani Abbasiyah. Abbasiyah ni dibangsakan kepada saudara Nabi, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sebab keluarga Abbas ni nak kembalikan khalifah kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi siapa? Bani Hashim. Jadi Abbas saudara Nabi ni Bani Hashim. Yang menegakkan khalifah Abbasiyah adalah Bani Hashim. Itu dia asal. Apa gelokap kalau kita baca dalam sejarah masa tu kok memang ngeri jugalah. Ngeri jugalah. Nak bertukar khalifah tu berlakulah. Yalah. Berlaku bunuh berat-berat jugalah. Kalau balik dari sejarah, bunuh berat-berat juga masa tu. Habis keluarga khalifah yang terakhir Bani Umayyah, dia bunuh habis. Khalifah Bani Abbasiyah. Abbas ni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi cucu cicit dia lah yang mengasaskan Khalifah Abbasiyah. Yang mengasaskan Khalifah Abbasiyah. Jadi yang kita nak cerita ni, khalifah yang terpengaruh dengan Mu'tazilah, anak Khalifah Abbasiyah lah ni. Tadi Qadah Jabariyah tu pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah, paling masyhurnya Umar Abdul Aziz. Tu yang paling masyhur tu. Umar Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan Al-Walid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik. Yang paling masyhurnya adalah Umar Abdul Aziz. Itu Bani Umayyah. Itu di kurung yang pertama. Ini bicara kurung yang kedua pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Allah berpindah kepada Khalifah Utsmaniyah. Kan tahu kita? Tak tahu sejarah tu? Tahu sejarah Portugal, Belanda, Jepun, British. Apa? Apa lagi? Waktu tahulah tu. Mana? Yelah, mari Portugis, lepas tu Belanda bukan Malaysia. Lepas tu mari British, lepas tu mari Jepun, lepas tu mari British, lepas tu mari Bintang 3, lepas tu kan? Dia tahu kita ni. Khulafaur Rasyidin. Yang terakhirnya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menjadi khalifah 6 bulan. Berpindah kepada Muawiyah yang memulai khalifah Bani Umayyah. Berpindah kepada khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah ni lama ni. Warisan ni lama, dalam 500 tahun lah, gitulah lebih kurang, dalam 5 abad lama. Dia kita balik pada sejarah lah. Dia pun berpindah kepada Khalifah Utsmaniyah. Yang terakhirnya 1924. Maknanya sekarang ni 2024 cukup 100 tahun kejatuhan Khalifah Utsmaniyah di Turki. Kan? Khalifah Bani Umayyah di Damsyik. Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Utsmaniyah di Turki. 1 tahun sampai sekarang. Khalifah Utsmaniyah jatuh. Dah kena tahu sedikit. Ni nak cerita bab Mu'tazilah ni. Tapi nak timbul ceritanya timbul pada masa pemerintahan pemerintahan Abbasiyah. Maka dijatuhkan kepada Ma'mun, iaitu khalifah negeri Baghdad. Khalifah Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, khalifah yang kelima, khalifah yang kelima, yang keenam, ketujuh gitulah. Khalifah Bani Abbasiyah, Ma'mun. Maka ia khalifah Ma'mun ni mengelokkan perkataannya. Jadi Ahmad bin Abi Du'ad ni dibawa kepada Khalifah Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Khalifah tu, khalifah di Baghdad tu, anak kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tiba-tiba Khalifah Ma'mun ni dia berkenan dengan hujah Mu'tazilah ni, Ahmad bin Abi Du'ad ni. Sebab pada masa Khalifah Ma'mun ni dia banyak terjemah buku-buku asing, falsafah. Jadi pada masa Ma'mun ni lah
bermulanya diresapi pahaman Mu'tazilah. Diresapi pahaman Mu'tazilah. Makmum menjadi khalifah ni pada tahun 198 Hijri. Imam Syafi'i ada lagi, tapi berada di Mesir, bukan di Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal yang jadi mangsa kerana berada di Baghdad. 198 Hijri naiknya khalifah makmum, anak pada Harun Ar-Rasyid. Dia Harun Ar-Rasyid ni menjadi khalifah Abbasiyah yang kelima. Harun Ar-Rasyid ni lah khalifah Abbasiyah yang terkemuka. Nama dia timbul sekalinya. Kalau Bani Umayyah, Umar Abdul Aziz. Kalau Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid. Dia merintah dalam 23 tahun. Dia lama merintah. Dia lama merintah, dan memang dia lah paling timbul lah di kalangan khalifah Abbasiyah, yang mana khalifah Harun Ar-Rasyid ni dia melazimi sembahyang sunat 100 rakaat tiap-tiap hari. Dia melazimi sembahyang sunat 100 rakaat tiap-tiap hari, melainkan pada waktu uzur, sakit tak sihat, 100 rakaat tiap hari. Khalifah ni bukan ketua kampung. Ketua kampung sibuk main Jumaat pun tak boleh dah. Mana ji lama tak dapat masjid. Allah, lepas jadi pengusi JK apa? JPKK apa dah? Itu dah. MPKK. Allah, semenjak jadi MPKK ni awal jawatan, Allah sibuklah, minta maaf lah, tak boleh nak mari masjid. Bukan tak mau mari, sibuk. Allah, MPKK ni khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada masa pemerintah Abbasiyah ni, hak yang masuk Islam sudah meluas. 100 rakaat tiap-tiap hari. Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni dikenalilah orang yang sangat soleh, sangat warak. Harun Ar-Rasyid. Ni anak dia ni, makmum ni anak dia. Maka mengisytihad ia Ahmad bin Abi Du'ad akan katanya sebenar, maka mengikut makmum itu. Makmum ikut dia. Makmum ni bukan makmum semayang ni, min alif min waw nun. Makmum bin Harun Ar-Rasyid. Kalau kira makmum ni pun sebenarnya orang yang barak, orang yang rajin buat ibadat, tapi akidah dia tetap pengaruh qadi dia ni. Mana masuk kata Abu Du'ad ni, hak dia kata tu sebenar, maka mengikut makmum itu. Khalifah pun ikut dia, anak Harun Ar-Rasyid ni pun ikut dia. Maka lalu disuruh kepada segala negeri yang di bawah pemerintahannya, pemerintah makmum, disuruh mengatakan Quran, mengatakan makhluk Quran. Ini atas jalan keras dah lah. Ahmad bin Abi Du'ad ni di keping khalifah dia. Khalifah makan. Khalifah makan dengan apa yang dibawa oleh Ahmad bin Abi Du'ad ni, Mu'tazilah ni. Bila dia pengaruh itu kok, dia arah dah lah. Semua yang duduk dalam di bawah pemerintahan dia kena kata sama juga, makhluk Quran tu. Bukan koding, makhluk. Tak ada ni. Lalu disuruh atas jalan kerasi dah lah. Jadi dia khalifah kan, atas jalan kerasi dah lah. Maka tiap-tiap orang yang ulama, orang ni ulama lah, maka tiap-tiap orang yang ini ulama yang tiada mengikut akan khalifah makmum ni, tak kata Quran ni makhluk, dibunuh oleh makmum, atau dipukul oleh makmum dan dipenjaranya. Gitu lah. Ada. Ini ujian akidah. Ini kurun yang kedua. Kita kurun yang ke-15. Tiba-tiba kita berilmu akidah tak kemah. Ini khalifah makmum ni, anak Harun Ar-Rasyid ni, orang yang rajin ibadah, orang yang sangat warak, orang yang sangat bijak, orang yang sangat mulia. Tapi dia terpengaruh dengan qadi dia yang berfaham Mu'tazilah. Waktu dia arwah semua di bawah rentahan dia, kena kata Al-Quran taklah makhluk Allah, bukan qadim. Tak ikut je, dia bunuh.
Dia pukul, dia penjara. Bukan kecil-kecil ni. Tak ada. Mana kita ni macam cerita sejarah lah jadinya. Orang kita bagi sejarah kan? Tak bagi sejarah. Sejarah ni sejarah lah ni. Adalah cerita sejarah sikit. Kalau kita bagi sejarah kan? Sirah. Sejarah. Saya pun tanya, sejarah je. Ilmu alam tak ada. Saya tanya. Ilmu alam. Kenal? Betul lah. Ilmu alam. Orang muda dah tahu. Tahu ilmu alam. Ilmu geografi tu lah. Orang muda dah tahu ni ilmu alam ni. Nanti. Sejarah se, ilmu alam se, ilmu sains se. Orang muda dah tahu. Dah main duduk sejarah. Ni kita baca sejarah. Sejarah, mari mana timbulnya akidah Mu'tazilah. Siapa yang bawa? Qadi. Orang yang alim. Siapa yang terpengaruh? Khalifah Islam, Khalifah Makmum. Khalifah Islam. Yang terpengaruh ni. Kena ingat pula, khalifah daripada Bani Abbasiyah semuanya adalah Bani Hashim. Ingat baik. Khalifah Abbasiyah daripada Bani Hashim, sama dengan Nabi SAW. Sebab Khalifah Abbasiyah ni daripada anak cucu Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi mana keluturan mulia belaka ni? Khalifah Islam ni di kurung yang kedua ni, ulama-ulama ni, ulama tabi'in, ulama tabi'in ada masa ni. Bukan ulama biasa-biasa. Tak makan juga. Dia terpengaruh dengan qadi, ulama yang berakidah Mu'tazilah. Qadi, ulama Mu'tazilah, masa saya sebut tadi. Ma'bad Al-Juhani yang bawa akidah Qadariyah, dia adalah tabi'in. Dia tabi'in sempat dengan sahabat. Imam Syafi'i bukan tabi'in, Imam Syafi'i tabi'in. Ada ni. Ambil pengajaran molek. Pada masa kita sekarang ni, lepas kena jajah apa semua ni, naik pemerintahan pula yang meneruskan dasar penjajah. Lepas tu kita ilmu tauhid tak mau belajar. Wah amat gitu je. Balik awal lah. Ada benda lah. Ujian dalam bab pegangan. Itu masih lagi di awal Islam, kurung yang kedua. Kita akhir zaman yang kita maklum, fitnah ujian, ada fitnah ujian dalam bab akidah. Macam mana bab akidah? Pengajian kita macam mana? Pengajian akidah keluarga kita macam mana? Kita duduk belajar, kata riti kita belajarnya. Siapa luar negara kita belajar. Setakat mana kita belajar ilmu tauhid? Kita belajarlah kata riti siapa luar negara pun. Aliran tauhid, macam-macam tauhid, banyak mana kita belajar? Ni, Mu'tazilah di awal Islam ni bukan di kalangan orang biasa-biasa. Maka mengambil dalil oleh mereka itu, oleh orang yang mengatakan Quran itu makhluk, dengan firman Allah Ta'ala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Surah Zuhruf ayat yang ketiga. Kami jadikan akan dia Quran yang bahasa Arab. Quran bahasa Arab mestilah makhluk. Takkan jadi coding pula dia ambil situ. Betul lah itu Quran apa yang kita baca. Hakikinya betul lah ini makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal bertahan kerana takut terlajak pergi kepada kalam Allah yang qadim, Quran yang qadim, tiba-tiba dikatakan makhluk Allah, maka jatuh kafir. Nak elok ke semasa umpama itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mempertahankan kenyataannya bahawa Al-Quran adalah qadim, bukan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.